Hai, Jin Kang. Lama tak jumpa. Apa khabar semasa wabak COVID-19 ini? Hai, khabar baik. Tata aktiviti yang boleh lakukan sementara wabak yang agak teruknilah. Saya hanya duduk di rumah sambil belajar dan main video game dengan awak saja. Ya, saya juga. Saya rasa kami sudah hampir setahun lebih sudah tak jumpa dan saya sedikit lupa pemandangan dan persekitaran di MMU dan Melaka. Semoga wabak ini dapat ditenangkan dengan masa yang singkat maka kami berpeluang untuk bertemu lagi. Ya, saya setuju juga. Adakah awak ingin melakukan aktiviti perjalanan di Melaka selepas wabak COVID-19 ini? Ini pastilah, saya akan buat begitu. Kalau saya nak pergi, apakah cadangan awak untuk destinasi perjalanan saya? Bagaimanakah dengan destinasi terkenal iaitu Air Formosa, salah satu bangunan bersejarah di Melaka? Oh, boleh. Saya juga berminat dengan bangunan bersejarah di dunia ini. Kita boleh membuat kajian sekarang sebelum kita pergi dan melancong ke tempat tersebut. Okey, marilah kita bermula dengan kajian tentang Air Formosa Melaka. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Chen En. Hari ini saya dan rakan saya akan memperkenalkan Air Formosa kepada kalian. Air Formosa merupakan kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada tahun 1511. Sebaik sahaja mereka menawan Melaka, Portugis menggunakan buruh paksa untuk membina kubu sementara bagi menangkis serangan orang-orang Melayu. Sementara mereka membina kubu utama yang digelar Air Formosa atau secara rasminya kubu Melaka. Kota Air Formosa mengambil masa selama 5 bulan untuk dibina. Akibat suhu panas terik dan kekurangan makanan, ramai buruh paksa yang mati ketika membina kota tersebut. Bahan bagi membina kota tersebut diambil dari runtuhan masjid dan bangunan lain. Pembinaan kota Air Formosa boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu sehinggakan memaksa pihak Portugis membina kota pertahanan sebab sahaja mereka menguasai bandar Melaka. Kota Air Formosa yang disiapkan mempunyai 4 menara atau ketelung dengan tembok setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter. Menara-menara tersebut dikenali sebagai Baluarte San Pedro, Baluarte de las Virgenes, Baluarte Madre de Dios, Baluarte Santo Domingo, dan Baluarte de Santiago. Menjelang tahun 1583, Melaka telah menjadi bandar berkota yang dilindungi dengan 70 meriam di semua arah. Air Formosa memperluaskan ke kawasan berhampiran dan meliputi penempatan Eropah. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera kepada semua orang. Nama saya Abdul Rashid. Bahagian ini saya akan membincangkan tentang sejarah kota Air Formosa. Kota Air Formosa bermaksud yang termasyhur dalam bahasa Portugis. Air Formosa terletak di Bandar Hilir Melaka, bersebelahan replika Istana Kesultanan Melaka dan Gereja St. Paul. Ia merupakan seni bina Eropah tertua di Asia. Air Formosa merupakan kubu yang dibina oleh orang Portugis selepas menakluk Melaka pada tahun 1511. Pembinaan kota Air Formosa adalah atas arahan Alfonso de Albuquerque. Boleh dikatakan menjadi lambang penentangan penduduk Melaka masa itu untuk menguasai bandar Melaka.
Kota A Famosa disiapkan mempunyai 4 menara atau ketelum dengan tembok setebal 2.4 meter hingga 4.5 meter. A Famosa diperluaskan meliputi penempatan Eropah dan turut menjadikan tempat ini sebagai penempatan Kristian. Walau bagaimanapun, kota ini gagal menghalang serangan Belanda pada kurun ke-17. Selamat sejahtera, nama saya Yo Yushen dan saya akan menerangkan bahagian seterusnya iaitu penaklukan Melaka oleh Belanda dan British. Kota Famosa dibina dengan begitu kuat sehingga membantu Portugis untuk menangkis kesemua bentuk serangan. Belanda mengepung kota itu selama 5 bulan untuk menakluk Melaka. Sementara penduduk yang terperangkap di dalamnya terpaksa memakan kucing, tikus dan dalam satu kes seorang wanita makan bayinya yang mati. Pada 14 Januari 1641, Belanda menyerang melalui pintu Santo Domingo Gate. Pada masa itu, telah mengalami lebih dari 7,000 korban akibat kelaparan, penyakit dan tembakan. Kota Famosa yang rosak telur dalam peperangan itu telah diperbaiki sementara Porta de Santiago. Pihak Belanda membaiki dan meletakkan jata mereka di atas pintu pagar yang masih kekal sehingga kini. Pada Porta de Santiago dengan ukiran anno 1670. Apabila tentera Napoleon menjajah Belanda pada tahun 1795, putera William of Orange melarikan diri ke London. Pihak British berjaya menguasai Melaka tanpa sebarang peperangan. Selepas menguasai Melaka, pihak British tidak berminat lagi memulangkan Melaka ke tangan Belanda dan telah membuat cadangan bagi memunaskan kota Famosa kepada kerajaan Inggeris di India bagi mengelak kota Famosa dikuasai oleh pihak lawan. Dengan cadangan tersebut, kerajaan Inggeris mengarahkan kota Famosa dihancurkan. Kerja merobohkan kota Famosa bermula pada 10 Ogos 1807. Hampir kesemua kubur, tembok-tembok, hospital besar, 2 tempat menyimpan beras, tempat kediaman dan 6 bilik simpanan telah diletup dan diratakan. Semasa kerja-kerja pemunahan telah berlaku dengan rancaknya, Sir Stamford Raffles bercadang bahawa pemusnahan kota Famosa tidak patut dilakukan. Cadangan Raffles itu telah diterima oleh kerajaan Inggeris tetapi sudah terlambat kerana hampir seluruh kota tersebut telah dimusnahkan. Kesemua adalah perkara-perkara sejarah yang menjadikan kota Famosa yang kita dapat melihat dan memerhati dalam masa kini. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Lee Ting Wei. Bahagian ini saya akan mengkongsikan video tentang persekitaran Famosa. Video ini dirakamkan oleh Malaysia Travelpedia dan dibuat naikkan di YouTube pada tahun 2018, 9 Disember. Iaitu keadaan Malaysia masih belum menemui wabak COVID-19. Jom kita tengok video ini bersama-sama.
Daripada video ini, kita boleh melihat secara jelas tentang apa-apa yang terdapat di persekitaran Air Formosa. Apa yang saya diperhatikan adalah Air Formosa terdapat persekitaran yang cantik dan keluasan tempat memang menarik perhatian saya dan memupuk rasa keinginan untuk melawat ke Air Formosa. Kita juga boleh melihat Air Formosa terdapat batu nisan yang disandarkan pada dinding. Ini adalah hasil yang bersejarah dari zaman dulu dan ini merupakan salah satu pemandangan yang kita harus diperhatikan. Selain itu, terdapat juga patung yang tidak ada tangan. Sebenarnya, itu adalah patung Francis Xavier yang dibuat sejak tahun 1951. Kesemua hasil-hasil bersejarah akan membangkitkan semangat untuk mengetahui sejarah di belakangnya oleh semua rakyat Malaysia atau orang asing. Jadi, Air Formosa masih diangkatkan tempat pelancongan yang terkenal di Melaka dan sejarahnya amat berbaloi untuk meneroka secara mendalam. Sekian untuk bahagian saya. Hai, nama saya Joshua. Daripada video ini, kita mendapatkan pengajaran yang penting terhadap bangunan bersejarah di Malaysia, yaitu kita hendaklah menjaga bangunan bersejarah di Malaysia kerana ia merupakan identiti negara yang maju. Terdapat beberapa cara untuk menjaga bangunan-bangunan bersejarah. Antara cara yang pertama ialah kita boleh memulihkan bangunan tersebut. Hal ini kerana dari segi pelancongan, bangunan dan monumen bersejarah dapat menarik pelancong. Sebagai contoh, bangunan lama dapat dipulihkan dengan merujukkan cara dan sumber pembinaan tersebut agar ia tidak akan meruntuh disebabkan oleh cuaca dan bangunan tidak dibaki atau dipekukuh dari segi tempoh masa yang lama. Selain itu, kita tidak boleh merobohkan bangunan kerana bangunan bersejarah dan monumen lama kerana ia dapat memberikan contoh dan pengajaran kepada masyarakat, terutama remaja masa kini yang mempunyai semangat patriotisme yang semakin merosot. Walaupun terdapat beberapa bangunan bersejarah yang hanya mencerminkan sejarah hitam negara seperti dijajah oleh negara luar, tapi kita dapat menghargai sejarah di belakang bangunan itu lagi dan mengambil pengajaran dari peristiwa yang telah berlaku. Maka kita dapat bergerak maju tanpa mengulangi kesilapan yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Contohnya, kota Air Formosa di Melaka yang merupakan kubu pertahanan dibina oleh Portugis setelah mereka berjaya menaklukki Melaka. Penaklukan ini berlaku kerana masalah perpaduan, kelemahan kepimpinan dan juga kelemahan tentera yang menguasai Melaka. Tambahan pula, kita boleh menjaga bangunan yang lama dengan mengiklankan kegunaan bangunan kerana ia memainkan peranan penting dalam pendidikan di negara kita, terutamanya para pelajar dan penyelidik. Pelbagai pengetahuan yang dapat dipelajari dengan memahami dan mengkaji bangunan dan monumen lama. Oleh itu, bangunan dan monumen bersejarah mempunyai nilai tersendiri. Kesimpulannya, sebagai warga negara Malaysia yang penuh dengan semangat patriotisme, juga taat kepada negara, perlu memelihara bangunan-bangunan bersejarah dengan memulihkan, tidak merobohkan dan mengikankan kegunaan bangunan-bangunan bersejarah. Kesemuanya adalah kandungan dalam tugasan video ini untuk kumpulan kami. Sekian, terima kasih.